Puan Nur Izzah binti Anwar, Pematang Pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Khamis, Speaker. Soalan saya nombor 8. Mohon jawapan. Sila Menteri Sumber Manusia atau timbalannya menjawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pematang Pau yang membangkitkan soalan yang sangat baik pada ketika ini, dan buat kali pertama saya menjawab bagi pihak kementerian. Kementerian Sumber Manusia telah menyediakan beberapa pelbagai inisiatif untuk kita menangani masalah pengangguran. Antaranya ialah melaksanakan pendaftaran pencari kerja, pendaftaran kekosongan jawatan dan juga job matching dengan izin melalui portal Job Malaysia dan juga My Future Job. Dan sebagai satu indikator dengan izin yang dibangkitkan oleh Pematang Pau berkenaan dengan kadar pengangguran, iaitu dibandingkan dengan satu eksperimen yang telah dibuat oleh satu negara di Skandinavia, iaitu Finland, yang mana asas dipanggil mana dia? Tak apa, nanti saya akan jawab. Pendapatan asas sejagat. Berkenaan dengan UBI ini, iaitu UBI di Finland, insyaAllah. Jadi sistem insurans pekerjaan yang kita telah wujudkan untuk juga kita mengurangkan kadar pengangguran sebagai satu pelengkap kepada jaringan keselamatan sosial yang bertindak membantu pekerja yang hilang pekerjaan. Di bawah SIP, pekerja yang hilang pekerjaan akan diberi bantuan kewangan segera untuk menampung perbelanjaan semasa dan juga bantuan mendapatkan pekerjaan baru jika syarat-syarat kelayakan dan caruman sebanyak 12 bulan dipenuhi. Pekerja adalah layak untuk menuntut faedah penuh SIP seperti berikut, iaitu allowance mencari pekerjaan, allowance bekerja semula, iaitu awal mula bekerja dia boleh menuntut allowance, allowance pendapatan berkurangan, allowance latihan dan juga fee latihan yang dibayar kepada penyedia latihan. Pekerja berkenaan juga akan diberi bantuan perkhidmatan pekerjaan yang meliputi program kaunseling kerjaya, carian pekerjaan, job matching ataupun penempatan pekerjaan, job placement. Sebab itu sekarang ini dasar kita telah melaksanakan place and train. Kita pastikan ada peluang pekerjaan baru kita bagi training dan dia dah job ready dengan izin, maknanya dia dah ada peluang pekerjaan selepas diberi latihan. Ini yang telah kita ambil langkah-langkah yang telah kita gariskan. Selain daripada itu, pelbagai program telah disediakan. Kerajaan iaitu My Apprentice, Hire Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistance dan juga latihan reskilling dan upskilling. Jadi dalam keadaan ini program pengekalan pekerjaan iaitu Employment Retention Program ataupun ERP, program subsidi upah, Pelan Jana Semula Ekonomi iaitu penjana juga merupakan langkah-langkah kerajaan untuk kita menyediakan keadaan dalam masa COVID dan juga pasca COVID. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Sila Pematang Pau. Soalan pertama. Terima kasih Speaker dan juga terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Saya pohon kalau boleh diambil kira melakukan satu dasar yang menyebabkan kita ni fikir di luar kotak, iaitu satu, option pendapatan asas sejagat. Kedua adalah jaminan pekerjaan sejagat oleh kerajaan pusat. Kenapa? Kerana semasa COVID berlaku, kita terpaksa berhadapan dengan kemungkinan hampir 3 juta rakyat Malaysia yang tidak akan ada kerja. Jadi langkah-langkah yang diumumkan tidak berkemungkinan boleh selesaikan masalah yang asas ini. Kalau sebelum COVID pun, lebih kurang 15% tenaga buruh Malaysia, hampir 2.27 juta daripada 15 juta, semua tak cukup gaji ni. Gaji tak cukup untuk bayar cukai. Jadi sekarang dengan COVID, lagilah parah. Saya pohon kurang-kurang kita perkenalkan menerusi projek rintis dan diambil kira oleh peringkat kementerian. Terima kasih. Terima kasih, Pematang Pau. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih. Soalan yang baik daripada Pematang Pau. Sebab itulah dalam masa COVID ini kita menyediakan program subsidi
oleh kerajaan dengan peruntukan 120 juta. Begitu juga berkenaan dengan bantuan kewangan dengan izin immediate financial assistance yang mana sebanyak 600 bulan bagi tempoh 1 hingga 3 bulan dan another additional dengan izin lagi 3 bulan yang kerajaan tambahkan untuk pekerja sehingga bulan 9 ini. Jadi 6 bulan. Ini adalah persediaan-persediaan untuk menampung keadaan COVID dan pasca COVID. Jadi asas gaji kita, kerajaan juga telah melancarkan satu program yang dinamakan program PSU ataupun program subsidi PSU yang berjumlah 13.8 bilion. Tujuan program ini adalah untuk membantu majikan supaya dapat meneruskan operasi syarikat serta mengekalkan pekerjanya. Dan begitu juga dalam penjana. Kita sebut lagi sekali, iaitu kerajaan telah membelanjakan sejumlah 1.5 bilion yang di mana termasuk di situ adalah My Apprentice, Hire Malaysia, Hiring Incentive, Mobility Assistance dan juga termasuklah kita reskilling, skilling dan juga upskilling yang kita tumpukan bagi kita divert mereka punya kemahiran kepada factory need ataupun dengan izin conduct factory. Ini yang telah kita gagaskan. Begitu juga dengan yang kita sekarang ini di mana kita telah mendapat satu data kadar pengangguran belia yang daripada umur 15 ke 24 tahun yang disediakan oleh Jabatan Perangkaan, iaitu jangkaan yang diletakkan seperti mana oleh Pembangunan POH 15%. Sehingga sekarang baru 10.5%. Maknanya kita reducekan, kita turunkan dengan izin kadar yang jangkaan yang kita akan hadapi pasca COVID sekarang daripada seperti mana yang disebut oleh Matampoh 15% dengan 10.5%. Mungkin less than that dengan izin kalaulah program-program kita ini berjaya, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Ada soalan tambahan kedua, saya minta sebelah sini. Sila yang berhormat Kuala Krai. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan tambahan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, berapakah jumlah pemohon dan penerima faedah sistem insuran pekerja SIP pada 6 bulan pertama tahun 2020? Terima kasih. Mohon penjelasan. Sila Kuala Krai, sila Timbalan Menteri. Kepada saudara yang bertanya, Kuala Krai. Kuala Krai, SIP. Sekejap saya. Okey. Sehingga 30 Jun 2020 melalui SIP ataupun Pekeso telah menerima sejumlah 319,000 permohonan daripada majikan melibatkan 2 juta orang pekerja yang telah menerima manfaat daripada PSU melibatkan pembayaran sejumlah 5.2 bilion. Manakala di bawah ERP sehingga 30 Jun 2020 seramai 322,000 orang pekerja yang diberikan notis cuti tanpa gaji telah menerima manfaat melibatkan bayaran sebanyak 193.4 juta. Itu setakat yang masih ada lagi yang program-program yang kita ada rancangan untuk membantu pekerja-pekerja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri.